Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Okey, hari ini topik yang cikgu akan fokuskan adalah berkaitan dengan pendidikan kesihatan. Okey. So, jadi sebelum cikgu pergi kepada topik yang cikgu nak ajar, so izinkan cikgu untuk menunjukkan kamu kepada beberapa jenis gambar. So, nanti kamu perlu meneka topik apa yang cikgu nak fokuskan untuk hari ini. Okey. So, ini adalah gambar yang pertama. Dan kemudian Okey, ini adalah gambar yang kedua. So, agak-agak kamu, topik apa yang cikgu nak ajar kamu untuk pendidikan kesihatan pada pagi ini? So, jadi tahniah kepada siapa yang dapat meneka. So, jadi topik yang cikgu nak fokuskan untuk pagi ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Okey. So, tanpa kita berlengah lagi, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, kita akan pergi kepada bahagian pengenalan. Okey. Penyalahgunaan bahan terdiri daripada aktiviti seperti menghisap rokok, termasuk vape, menghidugam dan mengambil dadah seperti syabu, ganja dan pil khayal. Okey. Ini adalah antara pengenalan yang memberikan contoh-contoh yang melibatkan penyalahgunaan bahan. Antaranya adalah menghisap rokok. Yang kedua, menghidugam. Dan yang ketiga, mengambil dadah. So, tetapi ada lagi contoh-contoh yang tidak dinyatakan di dalam pengenalan ini. Antaranya adalah seperti mengambil air ketum. Mengambil air ketum juga melibatkan penyalahgunaan bahan. Okey, seterusnya, sebab utama mengapa golongan remaja terlibat dengan penyalahgunaan bahan ini ialah pengaruh rakan sebaya. Okey. Seperti mana yang kita ketahui, rakan sebaya ni merupakan individu kedua yang paling rapat dengan kita selepas ibu bapa. So, jadi, pengaruh rakan sebaya ni memainkan peranan yang penting untuk mencorakkan diri kita menjadi seorang yang baik ataupun menjadi seorang yang tidak baik. So, jadi, pastikan kita dalam golongan remaja ni, pastikan kita mencari rakan sebaya yang baik. Okey, seterusnya, sebab-sebab lain yang mendorong mereka melakukan perkara ini ialah sifat ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu yang baru. Okey. So, jadi, ini adalah antara dorongan-dorongan yang menyebabkan mereka terjebak dengan penyalahgunaan bahan. Seperti mana yang kita tahu, sifat-sifat remaja ini adalah ingin mencuba sesuatu yang baru. So, jadi, mereka ingin mencuba sesuatu yang baru sehingga kan tidak memikirkan kesan buruk yang akan menimpa diri mereka. So, jadi, pastikan sebelum kita melakukan sesuatu, kita memikirkan kesan-kesan buruk yang akan berlaku. Fikir terhadap apa yang akan berlaku kepada ibu bapa kita, terhadap diri kita sendiri dan sebagainya. So, dengan cara tu kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang buruk terhadap diri kita dan keluarga. Okey, seterusnya, tanggapan mereka tentang pengambilan bahan ini adalah bertujuan untuk menghilangkan tekanan dan sebagai bahan perangsang adalah tidak benar. Ini juga penyebab mengapa mereka sanggup untuk mengambil dadah dan sebagainya. Adalah bertujuan untuk menghilangkan tekanan dan juga sebagai bahan perangsang. So, jadi banyak sahaja cara-cara untuk kita menghilangkan tekanan. Antaranya adalah dengan kita bersukan dan melakukan sesuatu yang mengembirakan kita. So, jadi pastikan apabila kita mengalami tekanan ataupun mengalami masalah, pastikan kita memilih cara yang terbaik bagi memastikan kita punya masalah tu tidak lebih besar, tidak pergi lebih teruk. Seterusnya, penyalahgunaan bahan ini bukan sahaja meninggalkan implikasi kesihatan yang serius, malah boleh membawa maut.
Okey, seterusnya. Okey. Penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja. Penyalahgunaan bahan merupakan satu fenomena yang mengancam golongan remaja. Golongan ini mestilah mempunyai pendirian yang kukuh dan mengamalkan nilai-nilai murni serta bijak untuk membanteras keadaan ini. Okey, bila kita sebut pasal penyalahgunaan bahan ini, kenapa dia memfokuskan kepada remaja? Okey, ini adalah sebabnya. Okey, golongan remaja ialah golongan dalam lingkungan antara 13 tahun hingga 18 tahun. Golongan ini merupakan golongan yang memegang pucuk pimpinan negara kita pada masa akan datang. So, jadi kita mestilah menjaga golongan-golongan remaja ini supaya mereka tidak terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Okey, seterusnya, kita mestilah mengambil inisiatif untuk melindungi diri remaja daripada ancaman penyalahgunaan bahan disebabkan oleh mereka ini merupakan yang akan memegang pucuk kepimpinan pada masa akan datang. So, jadi kita mestilah mencegah mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Okay. Pada lingkungan umur ini, remaja mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya untuk mencuba sesuatu yang baharu. Okey. So, jadi ini antara sebabnya mengapa golongan remaja sering terjebak atau mudah untuk terjebak dengan kancah penyalahgunaan bahan adalah disebabkan oleh sifat ingin tahu ataupun sifat ingin mencuba benda yang baharu yang tinggi yang ada dalam diri golongan-golongan remaja ini. Okey, seterusnya, mereka juga mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi dan sanggup mengambil risiko untuk mengambil bahan-bahan yang berbahaya. Baiklah, kemudian kita beralih pula kepada implikasi dan kesan buruk penyalahgunaan bahan terhadap diri dan juga keluarga. Okey, untuk kesan buruk yang pertama adalah tersisir daripada keluarga dan juga masyarakat. Jadi, apabila individu terjebak dengan penyalahgunaan bahan ini, mereka akan disisihkan daripada keluarga dan masyarakat tidak akan menerima mereka kerana dianggap serong. So, jadi masyarakat akan mengelakkan diri daripada bertemu dengan golongan-golongan ini kerana dikhawatiri akan memberi kesan kepada diri mereka. Yang seterusnya, terdedah kepada penyakit dan gejala sosial yang lain. Jadi antara penyakit-penyakit yang boleh ataupun yang akan mengalami kepada individu yang mengambil ataupun yang menyalahgunaan bahan adalah sakit jantung, membara paru-paru, apa lagi? Contoh-contoh masalah yang ada ataupun penyakit yang ada, kegagalan buah pinggang dan sebagainya. Okey. Tidak sahaja itu, gejala sosial mereka juga akan memberi kesan. Okey. Yang seterusnya, gagal dalam pembelajaran. Okey, apabila individu mengalami penyalahgunaan bahan, mereka juga turut akan mengalami kegagalan dalam pembelajaran. Disebabkan oleh mereka tidak dapat fokus dalam sesi pembelajaran sehingga kan boleh memberi kesan kepada prestasi di dalam kelas mereka. Yang seterusnya, hilang pekerjaan. Okey, yang ini bagi golongan dewasa ataupun individu yang sudah bekerja, mereka akan hilang pekerjaan disebabkan oleh ditangkap mengambil dadah. So, mereka boleh dihilangkan ataupun dibuang kerja. Okey, yang seterusnya, mengaibkan nama baik keluarga. Okey, tidak saja itu, apabila kita mengambil ataupun menyalahgunaan bahan, kita akan menconteng arang di muka ibu bapa kita. So, jadi ia akan mengaibkan nama baik keluarga sehingga akan memberi kesan dan memberi ibu bapa kita malu terhadap diri kita dengan perbuatan diri kita. Okey, yang seterusnya ataupun yang terakhir, implikasi yang terakhir adalah bertentangan dengan ajaran agama. So, yang seterusnya, okey, di sini cikgu ada sediakan satu video. Baik, kita tengok video ni dan kita santai saja untuk kita rehat sebentar. Cikgu akan buka video ni.
mempunyai seorang isteri bernama Munah. Anak pertama Ahmad bernama Albab. Anak kedua pula bernama Adi. Ahmad dan keluarga beliau tinggal di dalam rumah banglo yang cukup besar. Ahmad bekerja sebagai seorang pegawai bank. Bos Ahmad amat sukakan Ahmad kerana beliau seorang yang rajin. Rakan-rakan sekerja Ahmad juga sukakan Ahmad. Pada suatu hari, Ahmad mendapat banyak kerja sehingga menyebabkan beliau menjadi stres. Tidak. Dalam perjalanan pulang, Ahmad terserempak dengan kawan lama beliau, Meng. Halo kawan. Mau barang tak? Barang apa? Kawan mungkin ada banyak stres. Coba makan ini barang mah. Belilah barang ini, terbaik pasaran, dijamin boleh hilangkan stres mah. Saya keesokannya. Sebelum kerja, makan obat dulu. Langsung tak stres. Beberapa bulan selepas itu, dah barang. Tok baru tak sampai lagi mah. Alam betul. Abang dah balik. Selamat pulang suamiku. Tak tutuang, tak tutuang. Memekak. Kami takut. Disebabkan prestasinya menurun, Ahmad dipecat. Satu persatu masalah menimpa Ahmad. Rumah Ahmad dilelong gara-gara gagal melunaskan hutang. Isterinya balik ke kampung bersama anak-anaknya meninggalkan Ahmad bersendirian. Kini Ahmad mula sedar akan kesilapannya. Ahmad berasa amat menyesal kerana telah terjerumus ke dalam lembah dadah. Hai kawan-kawan, saya Ahmad. Hanya rumah pun lepas, tak ada dadah lagi. Hanya nak nasihatkan kepada anak semua. Jauhilah dadah. Sesungguhnya dadah itu merosakkan. Hidup sehat tanpa dadah. Ahmad. Okey, jadi daripada video yang telah cikgu tunjuk tadi, so kita dapat lihat bahawa beberapa kesan-kesan, banyak kesan-kesan buruk yang akan mengalami terhadap ataupun kepada individu jika individu ini terjebak dengan dadah. Okey. So daripada video tu kita dapat lihat bahawa antara penyebab utama disebabkan oleh beliau mengambil dadah adalah disebabkan oleh masalah stres. So, beliau mengalami stres yang melampau di tempat kerja sehingga menyebabkan beliau mengambil jalan mudah dengan mengambil dadah. So, dengan cara itu beliau tidak memikirkan rasa stres. Tetapi, kita banyak lagi cara yang kita boleh guna pakai. Cara untuk nak mengelakkan diri daripada mengalami stres. So, jadi bukan dengan cara itu kita nak bukan dengan cara itu kita nak terhindar daripada stres. Kita nak meriliskan diri kita daripada stres adalah dengan banyak cara antaranya adalah dengan kita bersukan dan sebagainya. So jadi pastikan kita mengambil keputusan yang betul untuk menghindarkan diri daripada stres ini. Okey, dan seterusnya. Okay, implikasi penyalahgunaan bahan terhadap masyarakat dan negara. Okey, tadi kita dah pergi kepada implikasi terhadap diri dan juga keluarga. Tapi kali ini kita akan beralih pula kepada kesan terhadap masyarakat dan juga negara. Okay, yang pertama adalah kesannya adalah masyarakat tidak aman dan tidak stabil. Yang kedua, dasar-dasar kerajaan sesebuah negara akan terbengkalai.
Yang ketiga, tidak ada generasi pelapis pemimpin negara. Yang keempat, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Dan yang kelima, negara mungkin akan dijajah sekali lagi. So, ini antara kesan-kesan buruk jika remaja mengalami penyalahgunaan bahan terhadap masyarakat dan juga negara. Okay. Kenapa pentingnya kita nak mematuhi peraturan dan undang-undang kerajaan adalah yang pertama, untuk menjaga hak asasi individu, memastikan individu berdisiplin, menjamin kedaulatan sesebuah negara, membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum, menjamin ketaatan rakyat, memastikan rakyat hidup bersatu padu, menjamin keselamatan dan keamanan negara, membentuk sistem pentadbiran telus dan teratur, memupuk sikap saling hormat menghormati. Okey. So ini antara kepentingan-kepentingan mengapa kita perlu mematuhi peraturan dan juga undang-undang. Jadi, secara keseluruhannya, cikgu berharap bahawa kamu semua dapat memahami sesi pengajaran cikgu pada pagi ini berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Serta kamu dapat menerangkan apa itu kesan-kesan buruk terhadap diri dan juga terhadap negara jika seseorang terjebak dalam penyalahgunaan bahan ini. So, itu saja sesi pengajaran cikgu untuk pagi ini. Kita jumpa untuk video akan datang. Sekian, terima kasih.